Baik, yang paling dalam sekali ialah lubbun. Entah-entah bahasa Melayu yang menggambarkan dalamnya hati itu dipanggil dengan perkataan lubuk. Entah-entahlah, siapa tak tahu. Agaknya diambil daripada perkataan lubbun. Ya, lubbun. Dia punya inti hati, pati dia. Ya, dia punya betul-betul hati yang paling dalam, lubbun. Subhanallah tuan-puan, mari ustazah singkapkan lagi macam mana hati kita ni. Tengok, bila kita sebut tentang sadrun, apa yang diterima, yang boleh masuk ke dalam sadrun itu, ataupun peringkat, tahap, maqam sadrun itu ialah namanya Muslim, Islam. Bila masuk, maknanya bila cahaya Islam, nur Islam tu masuk, ia membukakan pintu dada, pintu hati. Sebab itu dalam ayat Quran tadi, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Ya, siapakah yang Allah telah syaraha, lapangkan dadanya, pintu hatinya, lil Islam, untuk Islam. Kalau Islam, maknanya cahaya Islam tu dia menembus apa? Hati luar, sadrun. Sebab itu bila seorang badui bertemu dengan Nabi dan dia berkata amanna, 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 ataupun amantu, aku beriman, aku beriman, aku beriman, turun ayat Quran. Ayat Quran yang mengatakan kamu jangan cakap kamu beriman, sebaliknya katakanlah aslamna, kami telah Islam. Nampak tak tuan-puan? Sebab apa? Walamma yadkhulul iman, belum masuk iman pun lagi, baru Islam. Belum masuk iman. Sebab iman itu cahayanya masuk kepada mana tuan-puan? Dalam lagi yang namanya qalbun. Tadi sadrun, cahaya Islam. Qalbun, cahaya iman. Dekat fuadun, apa yang boleh masuk sampai fuad? Apa yang boleh memberi cahaya kepada fuad? Apa yang boleh menyebabkan mata hati kita itu bersinar-sinar? Namanya ialah nur ihsan, cahaya ihsan. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beriman kepada Allah seakan-akan, tadi kita kata fuad ni mata hati kan, seakan-akan kamu melihat Allah. Mata hati. Kalau kamu tidak boleh sampai tahap seakan-akan kamu melihat Allah, yakni musyahadah, maka biarlah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan merasai Allah sedang melihat kepada kamu. Itu fuad, nur, nurul ihsan. Baik, lubbun, apa dia dekat lubbun? Cahaya apa? Nurut tauhid, cahaya tauhid, yang benar-benar mentauhidkan Allah, yang benar-benar yakin dengan Allah, tidak ada syak, tidak ada keraguan, tidak ada mensyirikkan Allah, benar-benar memelihara tauhid kepada Allah. Lihat Nabi Ibrahim, ya, ketika mana Nabi Ibrahim melalui satu ujian tuan-puan sekalian, yang kemudiannya malaikat bertanya kepada Nabi Ibrahim, apa yang kamu nak minta daripada aku? Malaikat tanya. Bayangkan sajalah kalau kita muslimat, malaikat tanya kita nak minta tolong apa. Setara jin ifrit tanya pun macam-macam jawapan. Kan dalam cerita-cerita tu kan, filem-filem tu. Kalau malaikat yang tanya kita, Kak Timah, ni saya malaikat ni, ya, beritahulah nak tolong apa kat saya. Agak-agak kita jawab tak? Kita listkan tak apa yang kita nak minta tolong? Sekejap nak beli kita Air Force bundle, kita cakap kan. Tapi Nabi Ibrahim boleh kata, kalau minta tolong dengan kamu, aku tak ada benda nak minta tolong. Padahal ketika itu Nabi Ibrahim dalam ujian kesusahan.
Kalau semata-mata nak minta tolong dengan kamu, wahai malaikat, aku tak ada apa nak minta tolong. Tapi kalau minta tolong dengan Allah, ya, aku nak minta tolong dengan Allah. Selama-lamanya kita manusia yang berhajat kepada Allah. Tengok tauhid ni, tauhid. Dia tak izinkan perkataannya atau perbuatannya atau i'tikad dia untuk berlawanan dengan tauhid kepada Allah. Tak izin. Kita cakap ke anak kita, kamu ni, kalau mak ni tak ada ni, tak tahulah macam mana lah hidup kamu ni. Kalau orang betul-betul mentauhidkan Allah, dia rasa tak kena dengan ayat tu. Kamu ni, kata suami dia, mak kau tu, dia kata dengan anak dia, yang jadi elok tu sebab kahwin dengan abah lah tu. Kalau tak kahwin dengan abah tu, teruk mak kau tu. Ayat-ayat tu bagi orang mentauhidkan Allah reserve juga, tuan-puan. Sebab menyandarkan semata-mata dengan diri kita sendiri. Tak ada perkataan insya-Allah, alhamdulillah, biiznillah, tu tak ada. Malah tuan-puan, Allah tegur dalam Al-Quran. Saat Nabi menyatakan kepada seseorang tentang akan turunnya ayat, tapi Nabi tidak ikuti dengan perkataan insya-Allah. Nabi kata esok, tapi Nabi tak cakap insya-Allah. Turun ayat Quran menegur supaya kamu tidak cakap apa jua yang akan berlaku kecuali dengan kalimah insya-Allah, jika Allah izinkan. Itu tauhid. Jadi tuan-puan, bayangkan saja, dekat mana sebenarnya hati kita sekarang? Kat mana? Cahaya itu sampai kat mana sebenarnya? Kita mungkin dah hidup 40 tahun. Kita dah hidup 50 tahun, 60 tahun. Kita tidak meyakini bahawa kerja kita yang sebenar ialah membersihkan hati, memberikan, memasukkan cahaya dengan izin Allah dalam hati kita. Hidupkan hati. Hidupkan hati. Biar sampai tauhid, sampai ihsan, seperti mana yang Ustazah sebutkan tadi. Tapi apakan daya, kadang-kadang sebahagian besar masa kita isi dengan kelalaian. Padahal tengok tuan-puan, kalaupun kita kata, oh saya dah bersihkan hati Ustazah, agak-agak sampai ke dalam hati yang paling dalam. Muslimat pernah tengok tak puting botol susu anak yang kecil-kecil tu? Puting botol susu tu kalau pakai lama-lama dia jadi hitam kan? Dia bintik-bintik kan? Dia lekat dia punya susu tu lama-lama jadi karat kan? Yang itu muslimat, boleh tak kita nak cuci dengan sponge, basuh kain tu, basuh pinggan tu, boleh tak? Tak boleh. Kalau kita gunyah-gunyah pun dia tak masuk ke dalam. Dia tetap akan juga macam berkulat ke dalam tu. Kita kena guna pencuci yang khas. Betul kan? Sebelum guna cuci yang khas, rendam dulu dalam air panas. Muslimat yang pandang orang blur tu mesti dah anak dah besar-besar kan dia. Letak dalam air panas, bagi dia apa? Lembut sikit. Lepas tu kita pun ganyah ni, ganyah. Lubang-lubang, celah-celah tu ganyah. Tak juga lagi, rendam lagi. Baru dapat kualiti yang bersih puting susu. Cuba cakap dengan ustazah tuan-puan. Malah ustazah pun bertanya pada diri sendiri, alat apa yang kita dah gunakan untuk bersihkan hati kita? Nun yang paling halus, yang paling dalam. Ayat yang mana? Alat yang mana yang kita gunakan? Dan ketika mana Nabi SAW menyebut kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Nabi kata, dosa syirik itu pada umatku, dosa syirik pada umat di akhir umatku adalah seperti mana semut hitam di dalam malam yang pekat. Semut hitam dalam malam yang pekat. Nampak tak kalau semut hitam dekat tudung hitam? Nampak tak? Itu belum malam, siang tuan-puan. Bayangkan kalau semut hitam dalam malam yang pekat. Lalu apa kata Abu Bakar?
Wahai Rasulullah, kalau demikian keadaannya, bagaimana nak selamat daripada itu? Nabi ajarkan berdoa, Allahumma inni a'udzubika alla usyrika bika syai'a wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, ya Allah, aku mohon ya Allah berlindung daripada mensyirikkan kamu dengan sesuatu yang aku tidak tahu, dan aku beristighfar dengan sesuatu yang aku lakukan atau sesuatu yang aku tahu. Maknanya nak ngelak daripada syirik ni tuan-puan, yang terlampau halus tu, banyak-banyak mohon perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla. Sekarang dah nampak dah gambaran hati tu? Boleh tak baca sebut balik kat ustazah? Lapisan luar apa dia? Sadrun. Lagi? Bagi maksud dia sekali. Sadrun tu apa dia? Qalbun, fuadun, lubbun. Ustazah ceritakan tentang ini tuan-puan sebab nak membayangkan kepada kita semua betapa kerja membersihkan hati ini perlu jadi sebuah pekerjaan yang profesional. Kita tanya orang, Kak kerja apa Kak? Nurse. Akak kerja apa Kak? Cikgu. Okeylah, memang pekerjaan dia lah. Tapi walaupun kita kata kita nurse, kita cikgu, kita pendakwah ke apa, ada satu kerja paling asas yang harus dilakukan dengan sangat profesional. Kenapa sebut profesional? Sebab ia menuntut kepada ilmu, ia menuntut kepada latihan, ia menuntut kepada penilaian, ia menuntut kepada kekuatan. Itu profesional. Kena muhasabah selalu, kena tengok modal berapa, rugi mana, untung macam mana. Itu profesional. Kerja apa? Bersih hati. Kerja apa? Nak hidupkan hati. Sebab inilah hati yang sangat complicated ada tuan-puan. Inilah hati yang kita nak bawa balik bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang kembali kepada Allah, datang ke hadirat Allah dengan membawa hati yang sejahtera. Dan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum peristiwa Isra Mi'raj, dibelah dada Nabi, dibasuh dengan air Zam-Zam, dimasukkan ilmu, hikmah, keyakinan dan sebagainya. Ketika Jibril mengeluarkan hati Nabi yang mulia, Jibril kata, hadza hazzus syaitan. Inilah yang menjadi buruan syaitan. Hati yang kita bincang ni tuan-puan, yang ada sadrun, qalbun, fuadun, lubbun. Ini kasar, gambaran kasar. Allah Maha tahu yang hakikat sebenarnya. Inilah yang jadi rebutan syaitan.